Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita pelbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat iman, serta kita berada pada hari ini di antara hari-hari perayaan keagungan di dalam Islam, iaitu pada hari-hari tasyrik. Jadi tak terlewat rasanya untuk saya mengucapkan selamat hari raya Aidil Adha kepada semua jemaah. Kita kadang-kadang hari raya Aidil Fitri kita sampai sebulan kita ucapkan raya kan. Tapi sebenarnya hari raya Aidil Adha ni lebih layak untuk kita saling mengucapkan hari raya daripada hari raya pertama sampai hari yang ke-13 hari tasyrik. Sebab itu semua diisytiharkan sebagai hari raya oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua dan mengurniakan kita kehidupan dan juga keamanan yang berpanjangan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk kuliah malam ini ada sedikit perubahan. Atas permintaan daripada mungkin sebahagian para jemaah dan saya pun memahami permintaan ini, iaitu untuk diselang-selikan antara tafsir surah-surah daripada yang awal. Kita dah bermula daripada surah An-Naba dan sepatutnya hari ini kita masuk surah Al-Insyiqaq. Kita telah pun selesai surah Al-Mutaffifin dan kita akan masuk surah Al-Insyiqaq. Jadi ada permintaan untuk kita selang-selikan sebab kuliah dua kali dengan tafsir ini dan juga tafsir ayat-ayat yang kebiasaan menjadi bacaan kita. Saya faham permintaan tu, sebab itu bila saya dah ajar kitab ni habis di masjid dan ada satu tempat baru saja bermula kitab ini saya mengajar dan saya masuk gear reverse. Saya tak mula daripada An-Naba, saya mula daripada surah Al-Fatihah dan An-Nas, kemudian Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas dan ke belakang. Kerana pada saya ada kebaikannya di situ, iaitu pertama kita menghuraikan maksud bagi surah-surah yang kita semua hafiz. Kita semua hafiz kan? Bukanlah hafiz Al-Quran, tapi hafiz surah Fatihah, surah An-Nas, itu semua kita hafiz. Jadi kita dah hafal dan kita dah baca, maka eloklah kita berikan sedikit masa untuk kita memahaminya. Maka untuk sedikit perubahan, saya pun rasa tidak ada masalah. Bermula pada malam ini, kita akan mulakan dengan suratul Fatihah. Dan kemudian selesai Al-Fatihah dan kita akan masuk surah An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas dan Al-Masad dan seterusnya. Sampailah kita bertemu kembali dengan surah Al-Insyiqaq, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan itu memberikan manfaat. Tak adalah rasa berat nak datang kuliah surah pun tak hafal. Jadi kita bicarakan surah yang kita sedia hafal.
Mudah-mudahan insya-Allah itu bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi saya pun sebenarnya dah ready untuk surah Al-Insyiqaq. Jadi tak apalah kita ubah malam ni, kita pergi kepada suratul Fatihah. Tafsir suratul Fatihah ini tersangatlah penting, tersangat-sangatlah penting bagi kita semua. Sebagaimana yang kita maklum bahawa suratul Fatihah ini adalah surah yang kita baca setiap hari, sekurang-kurangnya 17 kali sehari. Tetapi sebenarnya kita membacanya lebih daripada itu. Dalam salat sunat kita, dalam zikir kita membaca suratul Fatihah. Jadi sangat penting untuk kita memahami maksud dan pengertian daripada suratul Fatihah, kerana memahami maksud dan pengertian suratul Fatihah adalah sebahagian daripada cara untuk kita khusyuk di dalam salat kita, sebab kita membaca suratul Fatihah di dalam salat. Baik, suratul Fatihah ini apalah, kita mulakan dulu dengan membaca suratul Fatihah, sebab kita dah biasa dengan membaca ayat-ayat yang kita bicarakan. Jadi kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, suratul Fatihah. Ada berapa ayat dalam suratul Fatihah? Mengikut di sini ada sedikit perbezaan di kalangan para ulama berkenaan dengan bilangan ayat dalam suratul Fatihah. Tapi pandangan yang kita pegang, yang kita amalkan ialah suratul Fatihah itu 7 ayat. Yang mana bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 7 ayat suratul Fatihah ini, para ulama pertama kita bincangkan tentang suratul Fatihah ini, tentang namanya. Sebagaimana biasa kita menghuraikan tentang surah-surah yang lain. Al-Fatihah, apa maksud Al-Fatihah? Pembuka. Pembuka. Fataha, buka. Fatihah, yang membuka. Dinamakan suratul Fatihah dengan Al-Fatihah kerana surah inilah yang membuka Al-Quranul Karim sebagai surah yang pertama di dalam Al-Quran Karim. Jadi kita buka Al-Quran, surah pertama yang kita jumpa ialah suratul Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, suratul Fatihah ini ada pelbagai lagi nama yang lain, yang sebahagiannya kita biasa sebut, iaitu seperti Ummul Kitab. Kita dalam majlis kita kata kita buka majlis hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Itu juga adalah di antara nama-nama surah Al-Fatihah, dan juga dinamakan sebagai Fatihatul Kitab.
Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab ataupun Ummul Kitab. Dan antara nama yang lain bagi suratul Fatihah ialah As-Sab'ul Mathani. Yang ini mungkin jarang kita dengar. As-Sab'ul Mathani. Yang ini disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Dan sesungguhnya kami telah kurniakan kepadamu wahai Muhammad as-sab'ul mathani dan juga Al-Quran yang agung. Apa maksud as-sab'ul mathani? As-sab'u 7. Sab'un 7. Al-mathani iaitu yang diulang-ulang bacaannya. Maka sebab itu dinamakan as-sab'u al-mathani. Ini nama yang kita jarang dengar, nama suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah namanya Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab ataupun Ummul Kitab ataupun As-Sab'ul Mathani, dan ada beberapa nama lagi yang lain disebutkan oleh para ulama. Suratul Fatihah ini sebagian para ulama ada perbincangan berkenaan dengan sama ada ia Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi sebagian mengatakan ia adalah surah Makkiyah, sebagian para ulama mengatakan ia adalah surah Madaniyah. Baik. Suratul Fatihah, sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama daripada suratul Fatihah, yaitu firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, kita akan bicarakan dahulu tentang apakah fadilah dan kelebihannya suratul Fatihah. Saya rasa mungkin hari ini bab fadilat dululah. Biasanya surah Fatihah ni tafsir saya buat 3 siri. Kalau tuan-tuan boleh sabar nak habis, kita balik pukul 10 boleh lah. InsyaAllah. Baik. Tak apa, yang tak datang kita ada rakaman boleh rujuk lepas ni insyaAllah. Suratul Fatihah ini sangat besar manfaatnya, sangat besar fadilatnya di dalam Islam. Kerana ia surah yang kita ulang-ulang, yang kita baca setiap hari. Bahkan kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan suratul Fatihah sebagai surah yang paling hebat di dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, Inni u'allimuka suratan hiya a'zamus suwar fil Quran. Kata Nabi kepada para sahabat, aku ingin mengajarkan kamu satu surah di dalam Al-Quran, surah yang paling hebat di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin wa hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim, iaitu suratu Al-Fatihah. Ini alhamdulillah yang kita baca. Jadi cukup kalau kita lihat apabila baginda Nabi SAW menamakan surah ini dengan surah yang paling hebat, maka kita boleh katakan ini adalah fadilatnya ataupun kelebihan yang paling besar bagi suratu Al-Fatihah. Di sana terdapat lagi beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan tentang suratul Fatihah. Yang paling besar ialah bahawa suratul Fatihah ini adalah perbualan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita baca surah Fatihah dalam salat tu, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak berbicara satu hala. Kerana apa? Kerana Allah menjawab apa yang kita sebut di dalam suratul Fatihah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan hadis ni, bahawa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi fanisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, Allah berfirman, aku membahagikan as-salah. As-salah di sini bermaksud Al-Fatihah. Aku membahagikan Al-Fatihah, kata Nabi SAW dalam hadis ini, kata Allah, aku membahagikan Al-Fatihah kepada 2 bahagian. Fanisfuha li wa nisfuha li abdi. Separuh daripada Al-Fatihah itu adalah untukku dan separuh lagi untuk hamba-Ku. Wa li abdi ma sa'al. Dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Baik. Kemudian iza qala al-'abdu, apabila hamba itu berkata,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana maksudnya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah jawab bacaan kita itu, Allah berkata, hamidani abdi, hamba-Ku telah memujiku. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab bacaan kita, hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Kemudian kita sambung Ar-Rahmanir Rahim, iaitu yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Maka Allah jawab bacaan kita, Allah kata, majjadani abdi, hamba-Ku memuji-mujiku, mengagung-agungkanku. Kemudian kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah jawab bacaan kita, Allah sebut asna alayya abdi, hamba-Ku memujiku. Jadi saya nak ubah translation kepada bahasa Melayu tu terhad. Bahasa Arab dia sangat banyak. Hamidani abdi, majjadani abdi, asna alayya abdi. 3 ayat ni kita baca daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Setiap satu Allah Subhanahu wa ta'ala jawab dan balas bacaan kita dengan katanya, hamba-Ku memujiku, hamba-Ku mengagung-agungkanku. Jadi nampak, bila kita baca, Allah jawab bacaan kita. Baik. Kemudian bila kita baca Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah wahai Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami memohon bantuan. Apa jawab Allah? Allah berkata, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ayat ini kata Allah adalah di antaraku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Sebab itu kalau kita baca Al-Fatihah sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita boleh mohon hajat dan minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hatilah, kalau kita dalam salat fardu ataupun salat sunat, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita doa, kita lintaskan satu doa dan harapan kita kepada Allah, kerana pada ketika itu Allah menyebut kepada kita bahawa ini di antaraku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Sebab tu kita baca Fatihah, kita kena faham akan maksud dan fadilatnya, sebab bila kita baca, kita boleh mohon kepada Allah Ta'ala saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita baca sampai habis, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sebut lagi sekali, haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini di antaraku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa jua yang dia minta. Jadi suratul Fatihah ini surah di mana kita bila membacanya, maka kita sedang berbuat, sedang berbicara dengan Allah, dalam arti kata Allah menjawab apa yang kita baca di dalam solat. Maka sebab itu jangan kita baca Al-Fatihah tunggang langgang. Kalau kita faham maksud ni, barulah kita tahu bahawa membaca Al-Fatihah terutamanya di dalam salat mestilah dibaca satu persatu. Yang sunnah yang diajarkan Nabi ialah kita membacanya satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sampai habis satu persatu tanpa kita menyambung-nyambung. Apatah lagi kalau hantam satu nafas, kan? Satu nafas kita baca. Iaitu tidaklah digalakkan. Bukanlah haram, tapi kalau kita nak baca, harus boleh baca. Tapi secara adabnya kita dengan Allah Azza wa Jal, kita bacalah ayat-ayat surah Fatihah itu satu persatu, kerana kita tahu bahawa setiap ayat yang kita bacakan itu Allah menjawab apa yang kita bacakan, dan Allah mendengarnya, menyahutnya. Jadi ini antara kelebihan besar bagi suratul Fatihah yang tak ada pada surah-surah yang lain. Kita baca surah Al-Baqarah, tak ada jawapan. Kita baca surah Al-Imran, tak ada macam Al-Fatihah. Tapi bagi Al-Fatihah ada balasannya ataupun responnya
daripada Allah Azza wa Jal bagi orang yang membaca suratul Fatihah. Baik. Kalau nak sebut lagi di antara kelebihan suratul Fatihah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa, yang ni saya rasa kita mungkin biasa dengar, sekumpulan sahabat mereka keluar berdakwah, lalu sampai di satu kampung. Di kampung tersebut, penghulu dia, ketua kampung, sedang sakit akibat disengat oleh binatang berbisa. Jadi jenuh lah ni, orang kampung cari mana nak merawat, tak sembuh-sembuh juga ketua kampung ni. Jadi bila sampai para sahabat ni, maka mereka pun katalah, kita cubalah nampak ni macam orang-orang baik. Jadi kita tanyalah, kod-kod mereka ada ubat, boleh merawat ketua kampung kita yang tengah sakit ni. Maka ringkasnya para sahabat tadi, bila diminta tersebut, maka diambilnya air, lalu dibacakan suratul Fatihah kepada air tersebut, dan diberi minum ataupun disapu pada tempat sakit, sembuh ketua kampung yang disengat oleh binatang berbisa tadi. Maka balik mereka kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memperakui perbuatan mereka itu. Jadi apa maksudnya di sini? Yaitu suratul Fatihah adalah antara sebaik-baik ruqyah syar'iyah yang kita boleh baca. Kita kadang-kadang bila kita sakit, demam, ataupun kita mungkin kena sengat binatang berbisa, ataupun kita rasa diganggu oleh makhluk halus, jin dan sebagainya, kita kadang-kadang kita duk cari-cari apalah nak baca, sampai kadang-kadang kita lupa, sedangkan dalam dada kita itu ada bacaannya yang kita dah hafal, cuma kita tak buat. Jadi sibuk kita cari ustaz, ketuk pintu ustaz tengah-tengah malam, ustaz tolong ustaz, anak saya menangis tak mau tidur. Padahal kita boleh mulakan dulu, kita boleh buat. Siapa yang tak hafal surah Fatihah kat sini? Semua hafal kan, tak ada yang tak hafal. Jadi kita boleh buat. Ambil lah kat saya, nak buat macam mana ustaz? Mudah aja. Kita ambil air, air kosong, tak kisahlah air kowi ke kuku ke, tak kisah kan. Yang penting air kosong, kita ambil dan kita baca pada air tersebut suratul Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin, baca dengan tertib, baca dengan tajwidnya, berhenti pada setiap ayat, kemudian bila kita habis membaca surah tersebut, kita tiup pada air. Saya teringat kalau bab tiup ni, saya teringat pesanan almarhum Datuk Ismail Kamus. Dia kata kalau dalam Islam ni kita tiup apa-apa bacaan yang kita baca, yang kita nak tiup sampai habis nafas. Maknanya kita baca waladhdallin sampai habis nafas. Kalau tiup tu bomoh punya tiup dia kata kan. Itu yang tak boleh lupa. Itu pesanan daripada dia sendiri, saya ingat daripada kecil lagi dengar. Jadi kita bila kita baca sesuatu bacaan ruqyah ni maknanya jampi Islam, seperti suratul Fatihah, kita baca pada ayat sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mintalah dalam hati, ya Allah berikanlah kesembuhan atas penyakit ataupun kesulitan yang aku hadapi. Kita doa secara pantas dalam hati saja, tak payah berhenti lama-lama kan. Jangan berhenti lama-lama, kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita niatkan apa doa dan permintaan yang kita nak, habis baca kita tiup pada ayat tersebut, untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, untuk isteri ke, untuk anak ke, untuk adik ke, untuk siapa pun buat. Jadi tak payah kacau ustaz tengah-tengah malam, boleh buat sendiri. Dia sebenarnya tuan-tuan, bila kita tak mulakan merawat diri sendiri dengan Al-Quran, sampai bila-bila pun kita tak akan boleh buat. Jangan kita segan untuk mula. Ustaz, siapalah saya ni nak baca? Tak, bukan. Kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jal, kita membacanya, kita berdoa dan kita buat. Sama ada sembuh, boleh sembuh, mungkin sembuh serta-merta, mungkin sembuh kemudian, itu kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita baca dan kita buat rawatan dan kita serah kepada Allah Ta'ala tentang kesembuhannya ataupun kelapangan yang kita nak. Kita baca untuk diri sendiri dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang saya selalu berpesan, kalau kita ni demam, sakit kepala, sebelum makan Panadol, buat dulu. Ambil air, baca suratul Fatihah,
Kalau surah lain pun nak baca, boleh, tak ada masalah. Tapi saya sebut sebab kita sedang membicarakan tentang suratul Fatihah. Baca surah Fatihah, kita minum segelas, kita ambil Panadol. Kalau nak makan Panadol lah. Kita jadikan kebiasaan kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai syifa bagi penyakit kita. Baik. Jadi itu di antara kelebihan yang disebutkan dalam riwayat hadis Nabi SAW berkenaan dengan suratul Fatihah. Hakikatnya banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang suratul Fatihah ini. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bermulanya suratul Fatihah ini dengan ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama yang wajib kita baca. Dan kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sesiapa yang tak membaca bismillah di dalam suratul Fatihah di dalam salat, tidak sah salatnya. Kerana bismillah adalah satu ayat daripada banyak ayat, daripada 7 ayat suratul Fatihah. Sama ada membacanya, dia ada perbezaan di kalangan para ulama. Sama ada bismillah ayat pertama ataupun bukan. Ada sebagian para ulama kata bismillah ni adalah permulaan bagi semua surah dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahawa bismillah ini adalah permulaan bagi surah Fatihah sahaja. Ada ulama mengatakan bahawa bismillah ini adalah untuk memisahkan di antara satu surah dengan surah yang lain. Tetapi bismillah itu sendiri adalah ayat Quran. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam suratul Naml. Ayat bismillahirrahmanirrahim adalah ayat daripada Al-Quran berdasarkan ayat yang kita baca. Jadi pandangan yang kita pegang ialah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama bagi suratul Al-Fatihah. Dengan arti kata yang lain, sesiapa yang tidak membaca bismillah di dalam salat, dalam mazhab Imam Syafi'i, maka tidak sah salat. Itu kita kena ambil perhatian lah. Kemudian isu yang kedua, sama ada dibaca secara terang. Macam kita baca secara terang. Imam baca bismillahirrahmanirrahim. Tengok Imam Mekah, terus alhamdulillahirrabbilalamin. Itu ada pandangan lain. Dia mengatakan bahawa sama ada bismillah itu dibaca dengan jelas ataupun dibaca secara sir, secara tersembunyi. Itu masalah lain. Jadi kita peganglah. Saya tak nak sebut banyak-banyak nanti tuan-tuan pening kan. Jadi kita sebut yang itu saja. Kita dah sedia maklum bahawa di dalam amalan kita di Malaysia ini ialah bismillah itu wajib dibaca di dalam Al-Fatihah dan dibaca dengan terang pada waktu-waktu salat yang dibaca secara jahar, iaitu salat subuh, isya, maghrib dan juga salat-salat seperti Jumaat dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kelebihan bismillah? Tadi kita sebut tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Sedangkan bagi bagi bismillahirrahmanirrahim itu sendiri ada kelebihannya yang tersendiri. Ada fadilatnya yang tersendiri. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi zikrillah fahuwa aqta. Maksudnya setiap benda yang ada padanya perbuatan kita melakukannya, perbuatan itu jika tidak disebut padanya nama Allah, maka perbuatan itu terputus. Apa maksud terputus? Iaitu tidak ada padanya keberkatan. Maknanya kalau kita buat sesuatu pekerjaan apa? Macam-macam lah. Makan, minum, pakai baju dan sebagainya, kita tidak menyebut bismillah, maka perbuatan kita itu ataupun apa yang kita buat itu tidak mendapat keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu bismillah. Sama ada kita nak baca bismillah ataupun kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, itu terpulang, tak ada masalah. Kalau kita kata bismillah, itu pun sudah memadai. Sama juga dalam hadis yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa jika seseorang itu masuk ke dalam rumah tanpa membaca bismillah, maka syaitan pun kata, mari hari ini kita ada hotel free.
Dia akan masuk dan tidur di dalam rumah kita. Itu minta maaf tuan-tuan. Nabi tak katalah hotel free tu. Saya cuma bagi bahasa bagi tuan-tuan ingat, bagi tuan-tuan ingat maksud hadis tu. Maknanya kalau kita masuk rumah tak baca bismillah, maknanya syaitan akan masuk dan bermalam dengan kita dalam rumah kita. Sama juga kalau kita makan dan minum, tak baca bismillah, syaitan kata malam ni mari kita ada makan free. Dia akan join makan kita. Kita makan tak baca bismillah, maka syaitan akan makan bersama dengan kita. Ini antara kelebihan dan kepentingan bismillah itu sendiri. Jadi kita cuba, kita kena cuba untuk apa jua kita buat, bismillah. Kita nak masuk rumah, bismillah. Kita nak wuduk dah, mestilah bismillah. Kita nak salat dah, mesti kita sebut bismillah, kan? Kita nak minum, kita nak makan, kita nak pakai baju. Bahkan kata para ulama, kita ni bila kita pakai baju, kita masuk bilik air, kita buka baju kan, sama ada kita dalam bilik air itu kita berpakaian ataupun kita tidak memakai pakaian, bahkan disebutkan bahawa yang lebih baik ialah untuk kita melindungi diri kita, walaupun dalam bilik air itu tak ada orang tengok, tapi kita seorang-seorang diri, tetapi ada yang memerhati, ada yang melihat. Siapa dia? Jin dan syaitan. Dia melihat kita. Jadi macam mana nak menutup pandangan jin dan syaitan terhadap kita bila kita masuk dalam bilik air dan kita tidak berpakaian? Maka dengan kita bila membuka baju kita bismillah, maka terhijab pandangan syaitan daripada diri kita. Itu kelebihan dan sangat besar. Bismillah ni kalau kita boleh buat dan kita boleh amalkan, pastikan setiap benda yang kita nak buat, bismillah dulu. Kita baca bismillah, paling kurang, paling pendek, bismillah. Kalau kita nak baca penuh, baca kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu sendiri sangat besar manfaatnya dan fadilatnya dan kepentingannya dalam kehidupan kita. Lafaz bismillah ini dia ada nama short form, disebut sebagai basmalah. Basmalah. Kalau tuan-tuan baca ataupun dengar, kita mulakan dengan membaca basmalah. Bila sebut basmalah tu maknanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu maksudnya basmalah itu bermaksud kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau hauqalah, tak boleh dengar kan? Hauqalah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Itu hauqalah. Satu lagi isti'azah. Isti'azah, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Jadi itu nama-nama ringkas dia lah. Mana kalau kita kata kita mulakan dengan basmalah, mana kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Tak cukuplah kita kata basmalah, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu kelebihan bismillah. Kita dah tahu kelebihan Al-Fatihah dan juga kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Jadi penting. Ni perkara asas ni untuk kita jadikan amalan. Lepas ni kita niat betul-betul, kita tekad dalam hati kita. Kalau boleh semua benda yang kita buat, kita mulakan dengan bismillah. Kalau nak baik lagi, kita sambung dengan doa yang dikhususkan bagi setiap perbuatan yang kita buat. Setiap benda yang kita buat tu ada doa dia. Kita keluar rumah ada doa, kita nak tidur ada doa, kita nak masuk tandas ada doa yang kita baca tu lah, yang kita hafal tu. Jadi kalau doa tu kita tak nak baca, sekurang-kurangnya mulakanlah dengan bismillah. Tapi kalau boleh kita bismillah, kita baca doa, itu lebih baik. Itu lebih sempurna dalam amalan kita sehari-harian. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa maksud bismillah? Apa maksud bismillah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim, terjemahannya. Terjemahan dengan maksud tak sama. Kita beri terjemahan maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Itu terjemah. Tukar. Terjemah ni maknanya bertukar bahasa Arab ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, kan? Itu terjemah ke bahasa Inggeris pula.
Terjemah ke bahasa Jawa saya tak tahulah kan. Tuan-tuan terjemah sendirilah. Baik. Apa maksud bismillah? Lafaz bismillah ni tuan-tuan unik. Sebab dia bermula dengan huruf ba. Bismi. Jadi bismi di situ dia ada ba ismi. Bukan ayam bismi ya tuan-tuan. Bismi dia ada dua di situ. Kalau kita pecahkan, dia ada ba, dia ada ismi. Dia ada huruf ba dengan ismi. Baik. Ba ni kalau kita dalam bahasa Melayu pun kita tak mulakan percakapan kita dengan. Faham tak? Contohlah kita katakan, tuan-tuan jumpa dengan lepas main subuh, jumpa dengan kawan, kita pun kata dengan tangan. Dia pun tengok kita kan. Apa ni kan? Tak faham, betul tak? Kita tak faham ayat kalau kita mula dengan. Balik rumah jumpa isteri pun kata dengan kaki. Kita pun terpinga-pinga. Dengan kaki apa? Dengan kaki kan? Dengan tangan bang. Dengan tangan apa pula ni? Baru masuk rumah daripada solat subuh, balik surau, tiba-tiba dengan tangan kan? Nak kena penampar dengan tangan ke? Nak kena apa kan? Macam mana? Kita tak tidur sikit kan? Jadi ayat ni dalam bahasa kita pun kita tak bercakap dengan. Maknanya bila kita sebut ba dengan tu, dia ada cerita dia. Dia ada khabar, dia ada mubtada' dia ada cerita depan ni. Untuk kita faham ayat tersebut. Bila kita masuk rumah, isi kita kata, "Bang, dengan tangan bang, dengan tangan." Kita tanya, "Dengan tangan apa?" "Buka dengan tangan." Jadi kalau kita kata buka pintu dengan tangan, faham tak? Faham. Sebab itu adalah ada kata kerja dia. Jadi bila kita membaca bismillah dengan nama Allah, apa maksud dengan nama Allah? Jadi sebahagian para ulama mengatakan bahawa ba di situ bermaksud ada dua, banyak, ada lebih kurang 5, 6, 7 qaul, saya buat dua je. Iaitu yang pertama, sebahagian para ulama kata ba di situ ialah dimaksudkan ba istishabiyah. Istilah dia lah. Apa maksud istishab? Maknanya ba di situ bermaksud dengan nama Allah mengiringi sesuatu kerja yang kita buat. Maknanya bila kita makan, kita kata bismillah, maknanya apa? Aku makan dengan nama Allah. Itu maksud dia. Jadi bila kita masuk ke dalam rumah, bismillah, maksud ayat itu ialah aku masuk dengan nama Allah. Itu maksud ba itu bermaksud mengiringi. Kita menyebut nama Allah mengiringi sesuatu perbuatan yang kita buat. Kita baca buku bismillah, maknanya aku membaca dengan nama Allah. Maknanya perbuatan aku membaca itu diiringi dengan menyebut nama Allah. Kita makan, kita minum, kita menaiki kenderaan dan sebagainya. Bila kita sebut bismillah, maknanya dengan nama Allah mengiringi perbuatan yang kita sedang lakukan itu. Itu maksud ba istishabiyah. Dia mengiringi, dia beriringan. Makan dengan nama Allah, minum dengan nama Allah, bismillah beriringan dengan nama Allah. Membaca, sebutlah semua perbuatan yang kita mulakan dengan bismillah, maksudnya kita dengan nama Allah mengiringi perbuatan yang aku sedang lakukan. Baik, itu yang pertama. Sebagai para ulama menyebutkan bahawa dia bila dua maksud ni, dia bukan maksudnya lain-lain, dia saling melengkapi. Ba di situ bermaksud baul isti'anah. Isti'anah ni maksudnya apa? Minta bantuan. Ba yang bermaksud kita meminta bantuan dengan Allah. Jadi bila kita makan, kita kata bismillah, maknanya kita minta bantuan daripada Allah untuk makanan yang sedang kita makan. Orang bertanya ni, "Ustaz, takkan makan pun nak minta bantuan Allah?" Jangan tuan-tuan. Berapa kali kita makan tercekik tu lah.
Kita makan, bila kita makan kita tahu ke ada racun tak ada racun. Saya nak tanya tuan-tuan, setiap kali tuan makan kan, semalam ke hari ni makan sup tulang? Semalam. Tuan-tuan tahu tak sup tulang tu, tuan-tuan yakin ke 100% sup tulang tu tak ada racun? Yakin ke? Tak yakin. Dia yakin cerita lain. Kalau yakin, tak pernah kita akan kena keracunan makanan. Tapi kita kena. Maknanya apa? Kita tak yakin. Tak yakin tu maksudnya tidak 100%. Tetapi kita bersangka kuat bahawa makanan itu tidak ada tulang, tidak ada racun. Itu maksud dia. Ni istilah lain lah. Cerita ni tak habis kan. Jadi kita, bila kita makan, kita kata Bismillah, Ya Allah bantulah aku ketika aku sedang makan ini. Kita baca buku Bismillah, kita bermaksud, Ya Allah bantulah aku dalam membaca kitab ini. Kita masuk rumah pun begitu, kita minum air pun begitu, kita pakai baju pun begitu. Maknanya kita ni, bila kita membaca Bismillah dalam perbuatan-perbuatan kita itu, maknanya kita meminta bantuan dengan Allah Azza wa Jal pada setiap perbuatan yang sedang kita lakukan. Dah masuk isyak ke? Belum Ini tak ada. Okey. Ini tak ada bunyi, itu masalah kan. Ada bunyi tak apa. Baik. Itu maksud bah. Bismillah. Itu baru bah tu tuan. Macam mana tu? Baik. Maka saya simpulkan sekali lagi bahawa bila kita menyebut Bismillah, sekarang kita dah faham. Kenapa kita menyebut Bismillah? Iaitu bila kita menyebut Bismillah bermaksud kita buat kerja itu kita mula dengan nama Allah. Kita buat kerja itu kita minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud, kerana itulah bermulanya ba Bismillah. Jadi cantik kalau kita tengok ayat ni macam mana Allah Taala bagi kepada kita kalimah Bismillah tu cukup cantik, kita boleh guna dan mengiringi segenap perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita nak mula dengan Alhamdulillah macam tak kena kan. Jadi kalau kita mulakan dengan Bismillah, dia sangat orang putih kata match, sesuai dengan perbuatan dan pekerjaan yang kita lakukan itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Ismi diterjemahkan sebagai nama. Ismun. Ismun ni bermaksud daripada kalimah as-sumu, iaitu bermaksud tinggi. Ismun ni kata asal dalam bahasa Arab dia asal maksudnya ialah sesuatu yang tinggi. Daripada kalimah itu jugalah datangnya as-sama'. As-sama' ni apa? Langit yang tinggi. Jadi nama ni sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Bukan kepada Allah Taala sahaja, bahkan kita pun makhluk, nama ni sangat penting. Apa-apa pun nama kita itulah yang melambangkan hormat orang kepada kita, ataupun kita nak hormat kepada orang lain, ataupun kita nak menghina orang lain, dengan nama itulah. Sebab tu kita marah. Dulu-dulu kan kecil-kecil orang tulis nama bapak, letak gupai-gupai, ni nama bapak aku, pijak kan. Tak boleh. Kita terasa terhina, padahal nama je pun kat kertas apa masalahnya. Tetapi disebabkan ismun, itu bermaksud satu yang tinggi. Kita memuliakan nama kita. Maka nama itu, ismun itu bermaksud sesuatu yang tinggi. Nama itu. Maka dalam ayat ini, Bismillahirrahman. Ar-Rahman. Baik. Bismillah. Allah. Dengan nama Allah. Allah. Lafzu al-jalalah. Lafaz ketinggian. Lafaz keagungan. Allah. Apa maksud Allah? Tiap hari disebut Allah. Allah daripada kalimah ilah. Ilahun. Ilah ditambah dengan alif dan lam, maka dibaca Allah. Sepatutnya dia baca Allah. Kalau Allah alif lam lam Allah. Tetapi dalam bacaan kita baca dengan tafkhim, tebal. Maka tu sebab tu dibaca Allah. Saya ingat dulu anak saya masa saya mengajar dulu, mula-mula kita ajar dia mengaji kan. Bila sampai perkataan Allah tu, baca bismillah betul lah. Tapi bila disebut kalimah Allah tu dalam ayat yang bukan bismillah, dia baca Allah. Kan?
Sebab itu bunyi yang keluar kalau kita eja. Tetapi kita tahu hukum tajwidnya, kita kena baca dengan lafaz yang tebal. Sebab tu kita baca Allah, bukan Allah, bukan Allah, Allah. Allah adalah nama Allah yang paling agung. Bahkan sebagian para ulama sebut lafaz Allah ini adalah nama Allah yang paling agung. Al-Isim Al-A'zam dia panggil. Nama yang paling agung. Jadi Allah ini adalah nama yang paling agung. Apa maksud Allah? Bila disebut Allah, apakah maksud yang terkandung di dalam kalimah Allah? Jadi kalau kita nak bahas memang panjang, tapi saya nak bagi ringkas, saya bagi kita faham. Bila kita sebut Allah, maksudnya ialah dalam bahasa Arab disebut al-ma'budu bihaqqin, iaitu Allah maksudnya ialah yang sebenar-benarnya disembah. Itu maksud ringkas bagi nama Allah, yang sebenar-benar, yang selayak-layaknya disembah, ataupun yang hanya satunya, yang hanya satu-satunya disembah. Kerana pada nama Allah itu ada maksud yang disembah. Dia tak sama dengan Rabb. Nanti kita bahas tentang Alhamdulillahi Rabb. Rabb ada maksud lain. Tetapi pada kalimah Allah, bila kita sebut Allah, maka ia bermaksud zat yang hanya satu-satunya zat, layak dan sebenar-benarnya disembah oleh sekalian makhluk. Sebab itu, kalau kita kalau manusia menyembah kepada selain Allah, mana dia telah mencemarkan maksud Allah itu. Dia telah memperlekeh nama Allah. Ingat. Dia bukan maknanya kita sebut Allah ni mudah tak? Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maknanya dia telah mempermain-mainkan nama Allah. Kenapa? Kerana dia tidak melakukan dan memenuhi tuntutan pada maksud nama Allah itu sendiri. Jadi sebab itu saya sebut tadi ismun, nama ni bermaksud sesuatu yang tinggi, yang mulia. Maka Allah adalah nama yang paling mulia dengan maksud bahawa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak dan layak dan sebenarnya disembah oleh para makhluk. Itu maksud Allah secara ringkas. Baik. Ada satu isu yang berlegar, saya nak sebut jugalah kan, alang-alang yang dibahaskan, iaitu boleh tak kita berzikir dengan lafaz mufrad Allah, kan? Tuan mungkin ada terbacalah kan, ada perbahasan di kalangan para asatizah kita tentang orang nak berzikir dengan nama Allah. Kita kalau berzikir, kita sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu tak ada masalah. Sebab dia punya idhafah, dia ada tambahan Allah yang maha besar. Alhamdulillah, segala puji. Subhana Allah. Kita dah sebut la ilaha illallah. Kalau yang tu zikir tak ada masalah. Tidak ada diperbahaskan di kalangan para ulama. Tetapi kalau kita nak berzikir, nak sebut Allah, 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 boleh ke tak boleh? Yang ni yang menjadi pertikaian. Saya mudah cerita, ringkaskan cerita panjang. Diharuskan, hukumnya diharuskan untuk kita berzikir dengan lafaz Allah, Allah. Kalau kita nak berzikir sebut nama Allah, Allah pun tak ada menjadi masalah. Diharuskan. Apa maksud harus? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Itu maksud harusnya, diharuskan. Kerana ada pandangan yang mengatakan tak boleh. Dilarang berzikir dengan nama Allah, Allah. Tak boleh. Pandangan kita mengatakan bahawa berzikir dengan nama Allah itu diharuskan. Apa buktinya? Panjang. Sebab zikir, tak mau sebut tentang dalil-dalil. Banyak, ada 2, 3, 4 dalil yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin antara yang kalau kita boleh sebutlah, antaranya kalau kita lihat dalam sirah Bilal bin Rabah, ketika mana diazab oleh pembesar Quraisy, apa disebut? Ahad. Ahad. Disebut satu nama Allah tanpa disebut
nak sifat yang lain. Jadi Ahad Allah, nama Allah lah. Baik, nama Allah ini tidak boleh, haram hukumnya diletakkan kepada mana-mana makhluk. Tak boleh, haram hukumnya. Dapat anak baru, nak buat nama Allah kan? Tidak boleh, haram. Sebab apa? Sebab kita dah faham maksud Allah itu yang disembah, yang satu-satunya disembah, yang berhak disembah. Jadi makna itu mustahil sama sekali kita boleh letakkan pada makhluk. Maka sebab itu tidak boleh kita meletakkan Allah pada makhluk, pada orang ataupun pada sesiapa sekalipun. Tetapi jika kita nak meletakkan nama Allah, kita letakkan depannya Abdullah. Jadi kita Abdullah, dia jadi sebaik-baik nama. Dalam bab memberi nama kepada anak, ada hadis Nabi sebut khairul asma' ma'ubbida wa humida. Sebaik-baik nama, kata Nabi, apa yang disebut Abdun dan apa yang disebut dengan Hamdun ataupun Muhammad. Jadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul semua tu adalah nama-nama yang terbaik kerana dia adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah. Jadi nama Abdullah tak ada masalah. Allah tak boleh. Ataupun Muhammad dan Mahmud, Ahmad, ni nama-nama yang terbaik. Cuma bab nama ni kita hari ni macam-macam, pelik-pelik nama anak-anak kita kita tak mau ikut dah. Tak mau ikut dah. Cara yang Nabi ajar tu kita tak mau. Nama Muhammad, nama Ahmad, nama Abdullah. Orang kata dah lama sangat lah. Bubuh nama bagi nampak orang putih sikit kan. Tak tahulah penyakit apa yang kena pada orang kita. Tapi kita sebutlah nama itu jati diri kita. Kalau kita bagi nama yang pelik-pelik, sebut Muslim ke tak Muslim ni, itu pun orang dah ragu-ragu apa nak jadi. Ni ada kan. Bab panjang pendek tu cerita lain lah kan. Bab panjang pendek. Tapi nama itu adalah sangat penting. Bahkan sebagian para ulama kata apa? Engkau sebutkan bagi aku nama anak-anakmu, aku boleh cerita apa latar belakang keluarga kamu. Nama kita ni boleh menceritakan pemikiran kita, boleh menceritakan cara hidup kita. Hati-hati. Jadi bubuh nama anak, bubuh nama betul-betul. Jadi kita ikut panduan Nabi, nak bubuh nama Abdullah, Abdul Rauf, tak salah Abdun, dan disebahkan kepada nama Allah itu, ataupun Muhammad, Ahmad, Mahmud, itu juga adalah sebaik-baik nama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi Allah tak boleh letak pada orang, tapi kita letak Abdullah, itu jadi sebaik-baik nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak apa, saya selesaikan bismillah dulu. Lepas tu saya kata tuan-tuan, 3 siri. Hari ni bismillah pun tak habis lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahim? Maksudnya bukan terjemah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim datang daripada satu kalimah yang sama, iaitu daripada sifat rahmah. Rahmah. Apa maksud rahmah? Apa terjemahan rahmah? Pemurah. Jadi Rahman, Rahim, dia datang daripada kalimah rahmah. Dan dalam bahasa Arab ni dia boleh berubah. Kalimah tu dia boleh berubah walaupun asal dia sama, tapi dia bila berubah maksud. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa maksud Ar-Rahman? Ar-Rahman ni kata para ulama, al-mubalaghah fir rahmah, yang mempunyai sifat rahmah yang tersangat melampaui kepada makhluknya. Maka sebab itu bila tersebut rahmah, Ar-Rahman, dia bermaksud sifat rahmah Allah Azza wa Jalla yang sampai kepada semua makhluk, daripada dulu sampailah penghujung dunia, daripada manusia, bangsa jin, bangsa haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Semuanya ini berdiri di atas sifat Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Orang kafir boleh makan, boleh minum atas sifat Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa? Sifat rahmah yang merentasi pelbagai makhluk dan juga merentasi sama ada iman ke tak beriman ke, Allah tetap
memberikan, melimpahkan rahmahnya kepada mereka. Orang tanya kenapa orang kafir boleh hidup lagi? Patutnya tak beriman dengan Allah Ta'ala, matikan je. Kan? Bukan kata tak boleh hidup, mereka bahkan hidup yang mewah lagi kan, lebih daripada kita lagi. Jadi mereka hidup atas sifat Ar-Rahman, iaitu sifat Rahman yang melimpah ruah kepada semua makhluk tanpa mengira sesiapa pun. Itu Ar-Rahman. Baik. Nama Ar-Rahman juga adalah di antara nama-nama khusus bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana tidak boleh dinamakan manusia dengan nama Ar-Rahman. Dia macam nama Allah. Dia dua nama ni, Allah, Ar-Rahman, nama khusus bagi Allah yang tidak boleh kita letakkan kepada manusia. Maknanya kalau nak bagi nama anak siapa? Ar-Rahman. Oh no. Atau Rahman, tak boleh. Dan yang tanya saya, ustaz tu ada je nama orang Rahman. Orang buat tu kita tak jadikan dalil. Kan? Jadi Ar-Rahman ataupun Rahman tak boleh letak pada makhluk. Kenapa? Kerana mustahil makhluk mempunyai sifat rahmah yang begitu luas, yang begitu besar seperti sifat rahmahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi tak boleh kita letak nama Rahman ataupun Ar-Rahman kepada makhluk. Tapi kalau itu masa saya mengajar ni, dia orang tanya, ustaz tu ada Rahman tu Rahman ni, orang buat kita bukan nak boleh jadikan hujah kan. Kalau orang buat salah kita tak boleh kata betul. Jadi mana tak boleh tak. Bukanlah haram, tapi sebenarnya tidak boleh, dilarang. Kita tak sebut haram, halal ni hukum syarak. Bahaya kita nak meletakkan satu pada satu perkara, tapi kita mengatakan bahawa tidak boleh kita meletakkan nama Ar-Rahman. Tapi kalau nak buat juga, letaklah Abdur Rahman. Selesai masalah. Baik. Ringkas ya. Kemudian yang seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim ini pula sama datang daripada sifat rahmah. Cuma Ar-Rahim ini dia adalah rahmah Allah Ta'ala yang lebih khusus berbanding Ar-Rahman. Bahkan mengikut pandangan para ulama, Ar-Rahim adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana dia akan mengurniakan mereka kesenangan hidup dunia, dan lebih lagi dia akan mengurniakan mereka dengan ganjaran syurga di akhirat. Jadi Ar-Rahim sifat rahmat Allah yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Jadi beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, itu beza dia. Ar-Rahman meliputi semua, terutama sekali di alam dunia. Ar-Rahim adalah meliputi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Ini dua sifat. Jadi boleh tak kalau kita nak letak nama Rahim pada orang? Jawapannya boleh. Sebab itu dalam Al-Quran pun Allah meletakkan sifat Rahim kepada Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Jadi Allah sebutkan sifat Rahim kepada Rasulullah. Mana boleh kita gunakan nama Rahim tanpa Abdul, tanpa Abdun di depan. Nak guna nama apa? Nama anak Rahim. Abdul Rahim tak, Rahim saja. Boleh. Tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana Rahim itu maksudnya seseorang yang mempunyai sifat rahmah yang terbatas. Dia bukan sifat rahmah yang tersangat luas seperti Rahman. Itu bagi manusia lah. Tapi bagi Allah, dalam konteks ayat tadi, Ar-Rahim bermaksud sifat rahmah Allah kepada orang-orang yang beriman ketika di dunia, dan juga terutama sekali rahmahnya kepada Allah, rahmahnya Allah kepada hambanya yang beriman di akhirat dengan mengurniakan mereka ganjaran syurga dan pelbagai nikmat yang lain, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya cukup setakat tu hari ini. Kita bahaskan tentang kelebihan fadilat surah Al-Fatihah dan juga bismillah, dan kita huraikan juga secara ringkas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah ada kesempatan yang akan datang kita lihat tafsir ringkas bagi ayat-ayat yang seterusnya di dalam surah Al-Fatihah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Kita berhenti di situ, insya-Allah. Moga ada manfaatnya bagi diri kita, menambahkan kefahaman kita dan juga memperelokkan amalan kita sehari-harian, insya-Allah. Wallahu taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لبصرنا شفاء لصدرنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وقويه جسدنا وثقل به ميزاننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد وآله الأخيار. Ya Allah, Engkau turunkan Al-Quran membawa kebenaran, bahkan kerana kebenaran jugalah ia turun. Ya Allah, tingkatkan kecenderungan kami untuk membacanya. Jadikanlah Al-Quran bagi kami penyelah pandangan, penyembuh jiwa, pengubat duka lara yang menghapuskan kesedihan dan rasa duka cita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran basahan lidah kami, penyeri wajah kami, penyegar jasmani kami. Beratkan timbangan amal saleh bagi kami dengan Al-Quran. Kurniakan kepada kami kudrat membaca dan mematuhi suruhan-Mu sepanjang malam dan siang. Himpunkanlah diri kami bersama Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.